forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kam Ahmad tentang isu SPRM geledah safe house ahli politik ternama temui wang asing RM5 juta. Saya baca je sikit. SPRM susulan siasatan skandal rasuah jutaan ringgit mengabitkan Perbadanan Menteri Besar Selangor berkaitan konsesi pelumbungan pasir dilakukan syarikat cabang pelaburan negeri itu. Kita main dengan respon itu Datuk Kam Ahmad. Dia akan jawab komen macam biasa. Saya baca daripada pendedahan, mengingatkan pendedahan rupanya sudah menjadi berita sensasi. Mula-mula saya menatap daripada berita harian yang melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah semalam telah menggeledah sebuah pangsa puri yang didakwa dijadikan sebagai safe house ataupun rumah selamat oleh seorang ahli politik yang berpengaruh, dan pihak SPRM menemui sejumlah mata wang asing, bukan wang Malaysia, bukan ringgit, wang asing dalam kiraannya sekitar 5 juta ringgit. Wow! Operasi dilakukan oleh SPRM adalah ekoran dari siasatan skandal rasuah jutaan ringgit membabitkan Perbendaharaan Menteri Besar Selangor, MBI, Menteri Besar Incorporated, berkaitan konsesi perlombongan pasir yang dilakukan oleh syarikat cabang pelaburan tersebut. Menurut berita harian, pangsa puri di Kuala Lumpur itu menjadi tempat penyimpanan wang hasil rasuah milik seorang individu berpengaruh dan dipercayai digunakan untuk tujuan tertentu, termasuklah untuk tujuan politik. SPRM dikatakan menemui sejumlah mata wang Singapura 1,529,000 ataupun sekitar 5 juta selepas SPRM menggeledah rumah tersebut. Dan dalam siasatan terhadap skandal itu, SPRM telah pun menahan seorang suspek, dan hasil siasatan mendapati terdapat sebuah pangsa puri disewa di ibu negara yang didakwa dijadikan sebagai safe house. Jadi ledakan itu ataupun tindakan SPRM menggeledah rumah itu dilakukan pada jam 10 malam tadi, saya. Jadi berita harian difahamkan pangsa puri itu disewa oleh seorang ahli perniagaan, dan sumber berkata wang itu dipercayai diberikan oleh seorang individu yang belum dikenal pasti identitinya dan disimpan oleh ahli perniagaan terbabit atas arahan individu berpengaruh. Dan petang tadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang dikatakan menemui sejumlah wang 5 juta ringgit itu disahkan oleh Ketua Pesjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi oleh Ashraf Awani. Katanya wang berjumlah lebih 1.5 juta atau kira-kira 5 juta ringgit itu ditemui adalah susulan penggeledahan dilakukan di sebuah pangsa puri di Lembah Kelang yang disewa oleh seorang ahli perniagaan. Jadi kata Tan Sri Azam, SPRM sudah menahan 2 orang. Seorang dilepaskan kerana ada sakit kanser dan seorang lagi masih dalam tahanan untuk siasatan. Jadi apabila ditanya apakah SPRM akan memanggil ahli politik tersebut untuk dirakam keterangan, Tan Sri Azam berkata pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pasukan penyiasat. Paling penting sekarang ni katanya, ini adalah siasatan. Siasatan masih dijalankan. Jadi bergantunglah kepada keterangan yang ada sekarang ini. Teman-teman, saya ingatkan jangan membuat sebarang spekulasi. Saya hanya melaporkan bila saya dapat laporan daripada media resmi, macam berita harian, Esok Awani ataupun Sinar, dan juga kenyataan resmi daripada Ketua Pengarah. Tak boleh kita nak buat andaian orang itu, orang ini sebut nama yang bukan-bukan. Jangan saya. Saya haraplah jangan kita bermain dengan andaian yang membolehkan kita terdedah kepada masalah kita boleh disaman. Jadi jangan masuk-masuk dalam live saya ni, orang itu orang ini. Jangan saya. Ini agak bahaya. Sebab saya katakan esok milik siapa? Apakah ahli politik itu boleh tentram hidupnya untuk hari esok? Kerana saya yakin pihak SPRM pasti akan memburunya. Dan malahan saya besok pula Parlimen akan bersidang. Sebagai persidangan Parlimen kali ini penggal ketiga. Dan merupakan mesyuarat ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-15 yang akan bersidang selama 35 hari saya.
35 hari bermula hari Isnin ini sehinggalah 12 Disember. 35 hari kali RM450. Wow! Pendapatan ahli parlimen. Sebab itu saya nak lihat besok apa jadi. Dan yang paling penting pada 18 Oktober, saudara, 18 Oktober, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet negara. Ini yang kita tunggu, ke arah mana ekonomi negara akan disantuni oleh pimpinan. Saya mengharapkan agar ahli parlimen yang saya tahu mungkin sudah pun berada di Kuala Lumpur, jadikanlah Dewan Rakyat kali ini, persidangan kali ini benar-benar tertib. Dan saya mungkin mengundang beberapa tetamu besok untuk menjadi tetamu saya untuk kita membincangkan bagaimana atau cara parlimen bersidang. Saya rasa besok mungkin saya undang Saudara Wan Adi untuk kita berbincang dari kacamata anak muda yang melihat apakah persidangan parlimen kali ini benar-benar mencerminkan satu medan politik untuk masa depan bangsa kita. Kita tak mahu parlimen dijadikan medan politik hanya sekadar tempat berbalah yang memudarkan masa depan negara, memudarkan masa depan anak-anak muda saya. Edit Tahir, BT tu apa? Terima kasih Raja Waiduddin. Itu juga yang lain saya. Dan saya, sesuatu yang agak menarik, saudara JSC di Malaysia katanya tak habis-habis kita Islam berpecah sebab nak kuasa tunggang agama macam-macam. Ya, kita tak mahulah apa yang berlaku di Pakistan. Berbunuhan sama sendiri. Kita tak mahu apa yang berlaku di India. Sesudahlah. Dan kalau mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah, siasatlah. Itu saja saya. Sebab itu, saya agak tertarik hati apabila UMNO Negeri Kedah. InsyaAllah, UMNO Negeri Kedah akan memulakan ataupun memperkenalkan program Jelajah Bongkar sebagai platform bagi rakyat negeri itu untuk menilai prestasi setiap wakil rakyat yang mereka pilih. Sekarang ni musim-musim banjir juga, ini lagi mudah untuk kita menilai. Sebegitu juga menurut Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani. Katanya sebahagian pengisian program tersebut adalah mereka akan turun ke padang untuk memberi penerangan kepada rakyat tentang sesuatu fakta ataupun fitnah maupun tipu helah politik yang dilontarkan oleh pimpinan pembangkang. Jadi, menurut Datuk Seri Johari Ghani, jelajah yang disusun oleh pengurusi UMNO Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid dan 15 bahagian UMNO di Kedah akan dilaksanakan untuk menjelaskan sepenuhnya. Ini jelajah bongkar saudara. Kalau kita melihat adanya wakil-wakil rakyat yang tidak perform, yang gagal melaksanakan apa yang dijanjikan sepanjang musim pilihan raya waktu mereka bertanding. Macam saya katakan saudara, bila mereka bertanding, mereka melontarkan bahawa nak buat itu, nak buat ini. Setelah mereka menang, apakah terlaksana apa yang dijanjikan? Dalam waktu yang sama, saya juga mengingatkan kepada pimpinan UMNO di 15 bahagian. Kita juga harus mengutarakan apa yang telah dilakukan oleh calon-calon kita. Walaupun ahli-ahli UMNO ataupun calon daripada UMNO Barisan Nasional yang tewas, apakah mereka masih lagi boleh dihubungi, masih lagi menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga parti? Sebab rakyat mendambakan sentuhan setiap calon. Kalau sepanjang musim pilihan yang lalu, calon-calon yang datang daripada UMNO Barisan Nasional berjanji akan menyantuni rakyat, maka santunan itu mesti diteruskan. Cuma yang tak boleh kita lakukan adalah untuk membawa pembangunan, kerana itu di luar kemampuan kita. Dan di sinilah kita akan ceritakan pada rakyat, ini kami tak dapat buat sebab kita bukan wakil rakyat, ini tugas wakil rakyat Fulan bin Fulan. Supaya rakyat faham, agar rakyat tidak lagi boleh terpengaruh dengan unjuran kata-kata daripada pihak-pihak sebelah sana dan akhirnya menyalahkan UMNO. Jangan lupa saya, UMNO kalah teruk di Kedah. Saya rasa program Jelajah Bongkar ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi ini adalah sebagai peringatan kepada rakyat di Kedah, pada pentingnya mereka menilai setiap wakil rakyat dan pemimpin yang mereka pilih sebagai wakil rakyat.
Ini penting. Apa yang telah mereka lakukan bukan hanya sekadar di kalangan warga UMNO saja. Jadi saya haraplah jelajah bongkar ini tidak hanya sekadar di kalangan ahli UMNO. Panggil rakyat semua sekali. Dengar, bagi tahu apa dia. Saya harap apa yang dijanjikan semasa musim pemilihan raya dulu, apa yang mereka catatkan ataupun manifestonya. Sama ada nak buat stadium ke, nak buat gelanggang ke, nak buat kilang ke, ataupun untuk meningkatkan ekonomi, bagaimana petani ini di Kedah saya khususnya. Bagaimana untuk menangani masalah banjir di Kedah misalnya, apa telah dilakukan. Kini kena jelas kepada rakyat. Siapa yang bekerja supaya bila sampai musim pilihan raya nanti, taklah susah-susah kita nak menjelaskan. Dan mereka juga tidak mungkin boleh mengutarakan bahawa segala-galanya diletakkan kesalahan pada kita. Dan kalau boleh, nyatakan juga berapa pertukan yang disalurkan oleh kerajaan pusat terhadap usaha-usaha pembangunan. Kerana mereka mengatakan bahawa sebagai wakil rakyat mereka tak dapat bantuan, mereka tak dapat kewangan kerana tidak menandatangani perjanjian bersama. Jadi sebenarnya kena jelaskan wang itu bukan untuk masuk poket wakil rakyat. Jadi sekarang ni apa masalah wakil rakyat tak buat kerja tapi agensi-agensi kerajaan persekutuan masih lagi menjalankan tugas. Ada pejabat daerah, ada pejabat JKR, ada pejabat, boleh katakan semua jabatan-jabatan kerajaan di persekutuan juga ada di negeri. Jadi saya haraplah pimpinan di peringkat negeri ini bagi saya satu tindakan yang murni. Dan tidak seharusnya berlaku hanya di negeri Kedah. Bukan hanya berlaku di negeri Kedah. Ia hendaklah mestinya disponsor pada negeri lain keseluruhannya. Termasuklah kawasan-kawasan negeri di mana yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Kalau UMNO Barisan Nasional macam di Perak, macam di Pahang, nyatakan apa yang telah kita lakukan. Apa yang dijanjikan, apa yang terlaksana, apa yang belum terlaksana. Ini sebenarnya saya bukan hanya jelajah bongkar ini di Kedah. Dia sepatutnya dilakukan juga di Kelantan. Ini perlu juga dilakukan di Terengganu, di Kedah, di Perlis, Perak, Johor, di seluruh negara saya. Kita saya baca detail lagi. SPRM malam menggeledah sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemui sejumlah mata wang asing kira-kira 5 juta. Oleh itu dilakukan SPRM susulan kelihatan skandal rasuah jutaan ringgit membabitkan Perbadanan Menteri Besar Selangor berkait konsesi perlumbungan pasir dilakukan syarikat cabang pelaburan negeri itu. BH difahamkan pangsapuri di Kuala Lumpur itu menjadi tempat penyimpanan wang hasil rasuah pemilik seorang individu berpengaruh yang dipercayai digunakan tujuan tertentu termasuk politik. Kelihatan itu menyokong gajah apa pada Nabi Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.